guys, bersama saya lagi dalam Alright Nampak Channel. So terbaik ya YB Menteri, iaitu YB Anthony Loke, Menteri Pengangkutan kita. Jadi hari ini sekali lagi beliau dalam satu sidang media ya membuat satu kenyataan yang pastinya ya perkara ini memberikan memberikan berita yang baik ya untuk pengguna-pengguna ke transportation ya yang ada di KLIA ini ya supaya lebih selesa, lebih baik dan sebagainya. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk saya bawakan Anda untuk menonton dan juga mendengar bersama ya kenyataan terkini daripada YB Anthony Loke. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton video ini. Talking? Testing? Testing okay, Mike? Boleh ya? Okay, salam sejahtera, selamat petang, selamat tengah hari. Hari ini saya datang untuk merasmikan terminal pengangkutan awam di KLIA Terminal 2. Ini bukannya satu terminal baru, tetapi terminal ini telah pun dinaik taraf apabila ada syarikat pengendali baru mengambil alih pada bulan Januari yang lepas. Mereka telah pun menaik taraf terminal ini menjadi satu smart terminal dengan adanya pelbagai kemudahan seperti sistem tiketing yang lebih moden, papan tanda elektronik yang memberikan maklumat kepada penumpang-penumpang bas, dan kemudahan-kemudahan yang telah pun diperbaiki dan juga dinaik taraf. Jadi keseluruhan pengalaman penumpang di sini akan bertambah baik, dan ini memang satu kemudahan yang sangat penting memandangkan ini merupakan Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport, di mana ramai pelancong dan juga rakyat tempatan apabila mereka menggunakan penerbangan sama ada nak pergi ataupun balik, mereka menggunakan terminal ini untuk berulang alik dari tempat tinggal mereka untuk ke airport. Jadi ini adalah satu kemudahan yang penting, yang strategik untuk negara, dan sudah tentu kita mahu imej yang baik dalam terminal ini. Jadi saya berpuas hati dengan apa yang saya lihat dengan adanya pelbagai pelaburan daripada syarikat swasta ini. Dan terminal ini saya nak nyatakan yang pertamanya, ia bukannya ditanggung oleh kerajaan. Ini merupakan satu pengendali swasta. Mereka berlabur dalam segala aspek kemudahan. Kerajaan melalui agensi pengangkutan awam darat APAD hanya melesenkan terminal ini. Jadi mereka telah pun memenuhi piawaian untuk grade A terminal, dan selepas ini kita akan lesenkan mengikut apa yang mereka capai piawaian mereka. Seperti yang saya umumkan tadi, kita telah pun mewartakan satu perwataan baru untuk melesenkan semua terminal pengangkutan awam di Semenanjung Malaysia. Ada 169 keseluruhannya, yang kebanyakannya dikendalikan oleh PPT, pihak berkuasa tempatan. Tetapi trend sekarang ini banyak juga terminal-terminal swasta yang telah pun naik dengan banyak. Ini antara contoh terminal swasta, dan kita alu-alukan terminal swasta ini untuk berlabur. Tetapi mereka mesti memohon lesen daripada APAD untuk mereka beroperasi supaya bas boleh masuk dan sebagainya. Ini akan diwatakan dan kita akan memproses permohonan mereka. Jadi saya berharap lebih banyak pihak swasta akan menaik taraf terminal-terminal mereka supaya pengangkutan awam ini akan menjadi satu kemudahan yang lebih baik kepada rakyat dan kepada penumpang-penumpang. So, apa kepentingan pelesenan tu? Apa kepentingan pelesenan terminal? Kepentingan pelesenan yang pertamanya, kita nak lihat piawaian mereka. Okay? Supaya apabila mereka dilesenkan, mereka mesti capai beberapa piawaian seperti sistem tiketing, apa charge yang mereka kenakan. Sebab sebelum ini kita tak ada satu kerangka perundangan untuk mengawal selia charge-charge yang mereka boleh kutip. Sekarang ini apabila dengan pelesenan, kita ada satu kerangka di mana ada piawaian. Kalau mereka tak mencapai piawaian itu, mereka tak bolehlah kutip charge yang lebih tinggi. Jadi charge-charge ini ada jadual dia. Jadi kita nak pastikan charge yang dibayar oleh penumpang mesti setimpal dengan perkhidmatan yang mereka terima. Okay. So, charge tu berdasarkan grade A, B, C tu tak? Ya. Okay, so sekarang berapa banyak syarikat yang apply untuk dapatkan pelesenan? Belum lagi, baru kita mula. Dah dibuka 20 April? Ya, dia akan dibuka 22 April.
Jadi ini antara contoh, mereka juga perlu pohon lesen. Seperti mana-mana terminal yang lain, mereka perlu memohon lesen. Tetapi APAT telah pun membuat audit bahawa kalau terminal ini mereka layak untuk mendapat grade A. Sebab apa kemudahan yang mereka tawarkan ini melayakkan mereka untuk mendapat piawaian grade A. So semua 169 terminal tu kena mohon lesen wajib ke atau Ya, sukarela? semua kena pohon. Wajib lah. Ya. Berapa proses nak buat berapa proses untuk Kenapa? setiap terminal itu untuk dapatkan lesen? Berapa lama? Proses permohonan. Proses. I think tak lebih daripada 3 minggu. Okay. Dalam masa 3 minggu. Maknanya lepas 3 minggu dia tahu lah dia grade A, B Ya. atau C. Ya. Kita akan, sebab apabila mereka pohon lesen, dia boleh atas talian boleh pohon. So tim APAT akan pergi tengok terminal itu. Kebanyakannya kita juga tahu terminal-terminal ini. Mereka telah buat penyelidikan dan sebagainya sebelum ini. Jadi kita sudah tahu pun apa jenis terminal yang ada dalam Semenanjung Malaysia. Sebab yang terpakai ini Semenanjung saja. Sebab APAT hanya terpakai di Semenanjung. Akta APAT di Sabah Sarawak dia pelesenan yang berlainan. Jadi di Semenanjung ada 169 terminal partikel ini yang sedang beroperasi dan semua ini perlu mereka pohon lesen supaya kita boleh gradekan mereka dan kita tahu berapa grade A, berapa grade B dan sebagainya. Ada tarikh akhir permohonan? Tak ada tarikh akhir setakat ini, belum lagi, baru kita mula. Jadi kita bagi masa kepada semua terminal ini untuk mematuhi piawaian ini. Habis boleh tanya soalan lain? Ya, lagi. Habis minta komen tentang sebuah syarikat swasta di Brunei yang nak buat Transborneo tu. Yang pertamanya, ini adalah satu pengumuman ataupun satu kenyataan yang dibuat oleh satu syarikat swasta. Saya nak menasihatkan semua pihak supaya berwaspada dengan apa-apa pengumuman yang dibuat oleh mana-mana syarikat swasta berkenaan apa-apa projek besar seperti ini. Projek mega seperti ini hanya sahih sekiranya diumumkan oleh pihak kerajaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, projek Transborneo ini untuk membina satu jajaran kereta api hanya merupakan cadangan sekarang. Okay. Dan kerajaan pada tahun ini akan melaksanakan kajian kebolehaksanaan, feasibility study. Kementerian Pengangkutan masih mengutamakan dokumen tender. Tender pun belum dipanggil untuk kebolehaksanaan. Okay. Feasibility study itu akan dipanggil tender tahun ini, bulan Mei nanti. Jadi kita menjangkakan kajian kebolehaksanaan itu akan mengambil masa 9 bulan. Baru kita tahu sama ada boleh dilaksanakan atau tidak. Dari segi komersial, dari segi teknikal dan sebagainya. Jadi setakat ini apa-apa yang dinyatakan oleh mana-mana pihak itu bagi kita di luar pengetahuan kita. Okay. Di luar pengetahuan kita. Jadi kalau mana-mana pihak swasta, kerana mereka berminat untuk melaksanakan projek ini melalui pembiayaan swasta, yang pertamanya mereka kena berunding ataupun memberikan cadangan kepada pihak kerajaan, kepada pihak Kementerian Pengangkutan. Saya difahamkan kerajaan Sarawak dan kerajaan Sabah juga tidak dimaklumkan berkenaan dengan cadangan ini. Mereka pun tak tahu cadangan ini. Jadi saya nak nasihatkan supaya apa-apa kenyataan ataupun berita seperti ini mesti disemak terlebih dahulu. Jangan ini mengeridukan orang ramai. Jadi setakat ini apa yang saya nak katakan, ia hanya berada di tahap kajian kebolehaksanaan. In the process of feasibility study. Nothing more than that. So MOT pun tak dimaklumkan yang syarikat swasta ni? Tak. Kita tak tahu menahu apa yang dinyatakan oleh syarikat ni. Okay? Oleh syarikat ini. Jadi kalau dia kata dia nak bina landasan kereta api di Sabah Sarawak, sudah tentu dia perlu mendapat keterusan daripada kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Sabah dan Sarawak. Web page pun boleh. Jadi setakat ini belum ada Pilih apa-apa berapa slides keterusan korang perlukan. dan tidak Tulis pernah topik pun, yang korang nak, kita apa-apa je dia akan buatkan berunding points dengan syarikat ini. korang. Seperti yang Sebab saya tadi I katakan, stuck dalam jam, so I pada just nak ketika ini apa yang kita akan buat laksanakan something. ialah satu kajian kebolehaksanaan. Okey? Okey. Alright, so itu dia sahabat semua, satu pencerahan baik daripada YB Anthony Locke. Kita harapkan ya agar ia memberikan faedah ya untuk rakyat siapa-siapa yang menggunakan perkhidmatan ini. Jadi terbaik ya daripada YB Anthony Locke. Itu saja. Sekiranya anda sahabat semua ingin memberikan sebarang pandangan ya berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih.
Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Orang Indo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.